Tajuknya redha. Tajuknya redha kepada Allah. Dan ada dalil dalam Quran suruh kita redha, suruh. Di mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka ni, yang mana? Yang sabar, yang redha. Di sisi Tuhan di akhirat nanti Allah beri jannatu adnin. Salah satu syurga namanya Aden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita dan tuan bilal kita, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Sedar tak sedar kita dah berada hujung bulan Safar, maknanya tak lama sangat dah kita nak masuk Rabiul Awal. Dan bulan Safar ini kita tidak lupa, inilah bulannya Nabi kita berkahwin dengan bonda kita Khadijah radhiyallahu anha dalam bulan Safar. Maknanya kalau ada jemaah nak terima menantu sehari dua ni lah sebelum mula PKPB pula ni, dalam bulan Safar. Betul lah tu. Kerana ada riwayat kata Nabi berkahwin dengan Khadijah dalam bulan ini. Siapa yang terima menantu kah? Atau diri sendiri nak berkahwin kah? Terpulanglah, saya tak ada nak campur sangat ni. Tapi bulan Safar ada berlaku Nabi kita berkahwin. Satu. Kedua, bulan Safar ni juga ibu bapa sekalian, bulan Nabi mula hijrah. Walaupun Nabi tinggalkan Mekah nak pergi ke Madinah itu 1 Rabiul Awal, hari Isnin tengah malam. Tetapi kita tidak lupa Nabi keluar dari kepungan orang kafir itu. Dan berlindunglah Nabi selama 3 hari 3 malam di mana? Gua Saur. Bila? Hujung bulan Safar. 28, 29, 30 Safar. Dan bulan Safar juga bulan Nabi mula jatuh sakit. Nabi kita sakit selama 12 hari. Membawalah kewafatan baginda pada 12 Rabiul Awal itu. Tetapi mula-mula Nabi jatuh sakit hujung bulan Safar. Tu riwayat kata setelah Nabi balik uruskan jenazah sahabat kaum Ansar yang meninggal di perkuburan Baqi' kita sekarang tu lah. Di Baqi'. Nabi pulang, lalu baginda mengadu sakitnya kepala. Kata Ali karramallahu wajhah, panah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu bapa sekalian, bulan Safar ini banyak sangat sejarahnya. Jadi moleklah kita tahu sikit sebanyak bulan-bulan yang kita sedang lalui ini, sejarah dan sirahnya. Malam ini kita nak menyambung pengajian mutiara tasawuf kita ini. Tajuknya redha.
Tajuknya redha kepada Allah. Dan ada dalil dalam Quran suruh kita redha, suruh. Di mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka ni, yang mana? Yang sabar, yang redha. Di sisi Tuhan di akhirat nanti Allah beri jannatu adnin. Salah satu syurga namanya Aden. Ada syurga nama Firdaus yang sabit dengan hadis Nabi suruh berdoa minta syurga Firdaus. Adanya syurga namanya Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Syurga bernama Ma'wa ada. Begitu juga ayat ni beritahu orang redha apa sahaja Allah takdir dalam siri bahagian hidupnya atas dunia yang sekejap ini, dia redha, dia sabar, Tuhan balas. Balas apa? Jannatu Aden. Mereka akan berkumpul dalam syurga namanya Aden. Macam mana syurga Aden ini? Quran sebut jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada beberapa sungai mengalir di bawahnya. Kalau baca tafsir, setengahnya diriwayatkan bahawa kalau nanti kita masuk dalam syurga, mudah-mudahan ya Allah, lantai rumah kita itu adalah sama paras dengan air sungai yang mengalir di bawah rumah kita. Boleh bayanglah ibu bapa sekalian. Ya, lantai rumah kita dalam syurga tu sama paras dengan air yang mengalir di bawah rumah kita. Jannatu Adnin tajri, mengalir. Tahtihal anhar, di bawahnya beberapa sungai. Khalidina fiha abada. Ini yang lemah ni. Ini yang kita lemah. Cuba tengok ya, senang sangat dah atas dunia sekarang, seronok, suka, betul lah. Tetapi dalam syurga Allah kata khalidina fiha, mereka kekal. Kita buat rumah, kita pun cadanglah menantu nak duduk sekali, cucu nak duduk sekali. Rumah pun kita bukalah lebih kurang 30 kaki, tepi belakang tolak 20 kaki. Oh, luahnya. Tambah bilik, letak sekian, masuk benda ni, buat gini. Bila siap rumah, kita pun tengok rumah kita sudah siap. Kalau orang dulu, ni saya cerita orang dulu, zaman tok nenek kita. Bila dia buat rumah, rumahnya pun siap, dia tengok rumah yang sudah siap, tiba-tiba menangis dia. Menangis. Jarang penceramah buat contoh macam saya ni. Siapa buat contoh menangis pun buat. Menangis dia. Kenapa? Dia kata begini. Rumahku telah siap, tapi berapa lama lagi aku nak duduk? Tengok tuan-tuan. Cuba tengok ibu bapa sekalian. Sedang dalam syurga nanti, kekal dia. Khalidina fiha abada. Kekal dia selama-lamanya. Abada. Sekarang kita fikir nak duduk rumah macam mana atas dunia? Banglo kah? Flat kah? Double story kah? Enlock kah? Berapa ramai yang fikir rumah jenis apa yang dia nak duduk secara kekal di dalam syurga.
Antaranya orang redha dengan takdir, dengan musibah Tuhan beri, Allah kata kami balas dengan syurga kekal mereka di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha jugalah kerana Tuhan balas sebaik-baik pada mereka. Zalika liman khasyiya rabbah. Dan yang demikian itu balasan hanyalah untuk orang-orang yang khasyiya rabbah, takut kepada Tuhan, takut kepada Tuhannya, khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah ayat 8. Balik sekarang kita tengok ayat ni ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa dia tafsir Ibnu Katsir? Tafsir Al-Quranul Azim namanya. Tafsir Al-Quranul Azim. Ini di Ibnu Katsir, oleh Ibn Katsir. Ketika menafsirkan ayat ini, maka katanya Ibnu Katsir, ayat ini nak beritahu keredaan yang Allah kurniakan kepada manusia yang bertakwa, yang takut kepadanya, lebih agung, lebih besar, lebih baik berbanding kenikmatan yang Allah kurniakan hasil dari balasan terhadap ketaatan para hamba. Sekalipun nikmat yang diperolehi itu kekal selamanya. Apa yang nak disebut dalam tafsir ni? Bila Allah balas syurga, baik. Allah beri keampunan, baik. Tapi ada benda yang lebih besar dari itu. Apa dia? Allah beri keredaan. Allah redha. Allah redha. Itu terlebih besar lagi. Macam kita lah, anak ada 5. Kita beri belaka dah, tukar belaka dah nama rumah sewa tanah contohnya. Beri belaka. Ada yang kita beri sebab memang kita sayang, kasih, cinta sungguh. Ada kita beri sebab walaupun tak dengar kata kita, lawang kita tak berapa baik dengan kita, tapi sebab namanya budak tu bing kita, kita beri juga. Makna nampak tak beza? Nampak. Ada yang diberi kerana sukarelanya. Ada yang diberi kerana tu yang kita belajar ya. Salah satu kalimah yang selalu kita dengar ialah istidraj. Ialah istidraj. Apa maksud istidraj? Kita tengok orang tu sihat, tak sakit, duit tak putus, belanja tak susah. Orang lain ditimpa musibah, dia nampak molek saja, tetapi dia jauh dengan rumah Allah. Dia semayang bila-bila dia perlu, baca Qurannya jarang sekali, puasa sunat pun begitu juga, sedekah, infak, tapi nampak dia sehat, molek, rezeki murah. Hakikatnya rezeki Allah beri, tetapi ada benda yang Allah beri dalam bentuk ni dia ni istidraj. Allah beri, tapi Allah nak suruh jauh dengan Tuhan. Apa kata Nabi SAW? Idza ra'aita Allah yun'imu ala 'abdin wa huwa muqimun ala ma'siyatin fa huwa mustadrijun. Bila kamu tengok satu orang diberi nikmat oleh Allah sedangkan dia buat maksiat, Allah beri nikmat sedangkan dia ahli maksiat, Allah tetap beri nikmat, ketahuilah
dia sedang menerima nikmat dari Allah dalam bentuk bukan redha, istidraj. Istidraj supaya semakin jauh. Contoh kita semayang tak? Kita semayang baru nak akad takbir, anak kita mari ketuk pintu bilik. Barangkali dia nak minta belanja apa semua sekali lah. Kita baru nak semayang tuan. Pukul 9 pagi. Semayang duha agaknya dah. Usalli fardhu subhi qada' contohnya. Nak semayang subuh. Tiba-tiba anak ketuk pintu, kita buka, ada apa? Minta duit RM10 bah. Abang nak beli raket badminton. Kita beri RM10. Kita kata jangan mari ya, abah nak semayang. Maka tutup pintu, anak kita lari. Kita pemula nak akad takbir pula, mari pula anak kita ketuk pintu. Kita buka, apa ni kan abah kata jangan mari. Minta RM20 lagi bah, nak beli kayu hoki pula dah. Kita pun beri RM600, dia minta RM20. Kita beri RM600. Sebab apa? Supaya lepas kayu hoki, takut mau mari nak beli kayu golf pula. Lepas kayu golf kali nak beli beg pingpong pula. Jadi beri banyak sekaligus supaya jangan mari. Jangan mari dekat. Biar jauh. Begitulah nikmat bila Allah beri pada satu orang. Sedangkan kata Nabi wa huwa muqimun ala maksiatin, dia bermaksiat, sebenarnya Allah nak suruh dia jauh. Takutnya dengar, takut tuan ya. Takut. Dah macam kami ni macam mana ustaz? Sambil-sambil dengar ceramah duduk jauh. Tu tak apa. Yang tu tak termasuk ya, tak apa ya. Tak apa. Ini kata Ibnu Katsir. Apakah maksud redha? Apa maksudnya redha ni? Redha dari segi maksud umum ialah sifat lapangnya hati. Lapang hati ketika menerima sesuatu takdir dari Allah dan diletaknya sangkaan baik kepada takdir Allah yang berlaku ke atas dirinya sekalipun musibah. Maknanya bila dia terima satu ujian dalam takdirnya kebetulan musibah, hati dia lapang, jiwa dia tenteram, sangkaan baik dia pada Tuhan tak buat anaya makhluk dia. Tuhan tidak buat zalim pada makhluknya. Aku ni berat dah Tuhan uji, orang lain berat lagi. Dia boleh sangka baik. Ni dia panggil redha dah tu. Itu ciri orang redha. Manakala dari segi tasawuf pula, tadi secara umum maksudnya. Dah kita mengaji tasawuf, dari segi tasawuf, apa dia redha ni? Maka kita cuba nukilkan pendapat sebahagian ahli tasawuf. Jadi biar ahli tasawuf sendiri cerita tentang maknanya redha, sebab memang mereka dah ahlinya dalam bidang itu. Pertama, sebahagian ahli tasawuf kata redha itu adalah lapang hati ketika menerima pahitnya takdir Allah. Ada satu riwayat ya, ni sahabat Nabi. Namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni dia hidup sampai zaman Saidina Umar pun hidup lagi. Urwah bin Zubair. Dia berperang dengan anaknya. Sekali semua anak dia turun berperang.
Tiba-tiba dipanah, musuh melekat pada peranya, darah banyak keluar, diikat, dirawat orang. Maka katanya tabib, tak boleh nak selamat dah kaki ni, melainkan kena kerat, supaya kalau tidak merebak ke lain. Maka siang hari tu selepas perang, dia dikerat kaki dia dikerat siang hari. Malam sekarang ni sama sehari ni, sama sehari, siang dikerat kaki, malam sekarang anak yang dia kasihi mati setelah cedera dalam berperang. Siang kena kerat kaki, malam anak mati. Siang kaki kena kerat, malam pula anak hilang, anak tak. Allahu Akbar. Cuba tengok apa Urwah buat. Ni nak buat contoh reda ni. Urwah kata apa? Wahai Tuhan, Engkau berikan aku 2 tangan dan 2 kaki. Engkau ambil 1, aku ada 3 lagi. Tengok sangka baik dia. Aku ada 3 lagi. Engkau beri aku 6 orang anak. Dia ada 6 orang anak. Engkau ambil 1 tadi Tuhan, aku ada 5 lagi. Dan sekiranya Engkau mengambil semua sekalipun, aku tetap sedar kamu jugalah yang beri mula-mula dahulu. Kamu juga yang asalnya beri pada aku. Perkara ini tercetuh dari batin yang suci, jiwa yang benar. Kerana apa? Jadilah sangka baik. Jadilah musibah sebagai satu makam, ya, jambatan, ya, untuk dia membina makam kepada Allah, ya. Ini semua hanya terhasil daripada batin yang suci. Sekalipun yang dia terima dari Tuhan, musibah. Dulu saya pernah cerita sekali, ingat ke tidak? Ada satu orang saudagar permata dirampok di Samun pada suatu malam. Dipecah masuk rumahnya oleh penyamung, diikat tangan kaki di tiang ahli keluarga semua sekali, wa na'uzubillah. Dirampok, diambil, dicuri barang-barang dalam rumahnya. Bila dah ambil sambung semua sekali, riwayat kata sebelum perampok ni keluar dari rumahnya, perampok datang dekat telinganya lalu berbisik. Perampok bisik. Dia bisik apa kepada saudagar ni? Dia kata, saudagar, bersyukurlah kamu kepada Allah. Tu orang tengok tu. Pelik ni. Dah dia rapok rumah orang, nya beri tazkirah, suruh syukur pula dah. Awak bersyukur ya pada Allah. Ya. Maka saudagar ni dia kata, kenapa awak nasihat saya begitu Tuan? Dia kata, sebab begini. Tentulah kamu saudagar sedih kerana aku memecah masuk rumahmu lalu merampok barang dagangan kamu, tentu kamu sedih. Sebab tu aku suruh syukur. Syukur kenapa? Sekurang-kurangnya aku yang pecah masuk dan rampok barang daganganmu. Tetapi apa pendapatmu? Kalau iblis memecah masuk hatimu lalu merampok iman dan takwamu, bagaimana kamu nak hidup di akhirat yang kekal? Cuba bayang Tuhan Allah. Saya baca riwayat ni dalam Risalah Khusyairiyah, karya ke Sufism. Seakan-akan perampok zaman dulu level guru tasawuf zaman sekarang, dia punya nasihat tu. Tuan boleh bayang. Tuan, saya rampok boleh tahan lagi. Kalau iblis masuk hati Tuan, dia rampok iman takwa Tuan, Tuan nak hidup macam mana? Perampok Tuannya beri nasihat. Apa jadi? Saudagar ni riwayat kata
Allah terasa sangat dalam hati aku ni, terasa sangat. Kerana benarnya nasihat perampok tadi. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, unzur ilal maqal wala tanzur ila man qal. Tengoklah apa yang dikata, jangan tengok siapa yang kata. Walaupun budak kata, Pak Cik, tak betul ni main WhatsApp dalam masjid. Contohnya, kita kena terima, betulnya awak, saya silap. Walaupun budak, betul. Jangan dilihat kepada siapa yang kata, tengok apa dia kata. Apa dia kata. Maka saudagar ni dia tengok Allah terasa sangat dalam hati aku ini. Maka dia kata, saudara, oleh kerana nasihatmu sangat berbekas dalam hati aku halalkan hartaku kepada kamu. Tengok tu. Maknanya dia ditimpa musibah, ya. Dirampok, disambung, betul. Macam mana dia boleh halal pula hartanya? Kerana jiwanya sudah terasa Allah tak wa'anaya. Paling tidak aku dapat satu benda yang besar, akhirat patut lebih susah lagi. Begitulah. Itulah. Ni contoh orang redha. Tetapi redha seperti ini bila kita dengar, payahnya nak buat ustaz. Payah tuan. Kerana apa? Kerana redha ni dia ada makamnya, ada level, ada mustawanya. Makam orang awam, begini ciri redanya. Makam orang terpilih, begini pula keadaan redanya. Tetapi umumnya redha ni menunjukkan kita sangka baik pada Allah tu, walau musibah yang kita terima. Tak apalah, demam baru 2 minggu, sehat Tuhan beri 20 tahun dah. Dia boleh sebut gitu. Tak apalah, susah dalam seminggu 2. Kita senang dah banyak tahun dah. Nampak dah? Ini tanda orang redha. Sekalipun musibah. Ya, manakala dari segi istilah tasawuf, sebahagian ahli sufi kata lapang hati ketika menerima pahitnya ketetapan Allah. Manakala Ibnu Ujaibah pula kata redha adalah menerima kehancuran dengan wajah tersenyum. Tak. Macam mana nak buat ni ayanda Haji Ramli saya? Macam mana nak buat ni ayanda? Payahnya. Menerima kehancuran dengan wajah yang tersenyum. Allahu Akbar. Ini kata Ibnu Ujaibah. Dan bukan itu saja. Kamu merasa bahagia ketika aturan Allah berlaku kepada kamu dan tidak memilih-milih apa yang telah ditetapkannya. Dalam waktu yang sama kamu tidak mengingkari takdir dari Allah. Ini tanda orang redha. Apa berlaku ya, Allah tak wa'anaya, tidak buat zalim kepada kita. Ada hikmah yang besar Allah nak tunjuk kepada kita. Ni cuba tengok ni. Musim macam ini ni, ibu bapa sekalian, kita berkurung tak boleh rentah desa. Baru ni. Betul-betul Allah nak tunjuk satu pengajaran pada kita. Awak duit banyak, pitih banyak, dalam celeng ayam, bawah katil banyak lah. Walaupun tak keluar rumah, pitih banyak. Okey. Awak pun nak belilah beras, nak beli ikan, nak beli sarding, nak beli cekedih, banyaklah benda nak beli. Kalau tuan kedai tak jual sebab nak pakai sendiri, apa guna duit awak? Awak ada kereta besar, kebetulan minyak pula murah, awak isi penuh.
Awak pun keluarlah berjalan, pusing sana mari sini, U-turn situ, supaya orang tengok besarnya kereta dia. Siapa nak tengok, orang tak keluar. Nampak dah Allah tunjuk kita. Awak ada harta, awak ada kebesaran, awak bila mari Allah uji begini, tak ada nilai pun Tuhan, tak ada nilai. Yang nilainya apa dia? Bagaimana manusia semakin dekat dengan Tuhan. Ya Allah, takutnya ni baru begini, sudah huru-hara dah kita. Dah kalau masuk kubur, dah bangkit dari kubur, dah sibuk di padang mahsyar. Allahu Akbar. Rupanya selama ni kita sibuk benda yang tidak mustahak sangat. Kita lupa hidup kita yang kekal di akhirat bermula di pintu kubur. Katanya Buya Hamka, hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Berhenti nafas kita, hiduplah kita dengan status yang sebenar, yang berpandu, bergantung sejauh mana amal kita di dunia dulu. Di dunia dulu. Baik. Itu katanya. Manakala Al-Barkawi pula kata redha adalah jiwa yang bersih terhadap apa-apa yang menimpanya tanpa berubah hati. Al-Muhasibi pula kata redha adalah tenangnya hati di bawah ketetapan dan aturan Tuhan yang menimpa. Ibnu Athaillah pula kata redha ialah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hamba-Nya. Inilah definisi redha yang sempat kita nukilkan dari pelbagai pendapat yang telah dinyatakan oleh sebahagian ulama dan ahli tasawuf. Namun secara kesimpulannya, dapatlah kita faham bahawa redha itu adalah pengakuan hati terhadap segala kepahitan takdir. Dan maqam ini hanya dapat dicapai oleh mereka yang makrifat kepada Tuhan. Maka dibahas tajuk kecil itu, keutamaan redha. Syekh Abdul Qadir Isa di dalam Haqaiq an-Tasawufnya, dalam karya tasawufnya, menyatakan bahawa redha adalah maqam yang tinggi, lebih dan mulia dari sabar. Sabar kita terima kepahitan sambil sabar. Redha kita terima kebaikan dengan lapang hati, dengan sangka baik. Itu dikatakan maqamnya lebih tinggi daripada sabar. Ini adalah kerana redha merupakan kepasrahan jiwa para hamba yang makrifat untuk mencintai apa yang telah dipilih Allah untuknya sekalipun musibah. Dia melihat segala aturan Tuhan dan tarbiyah Tuhan, ada rahmat, ada hikmat. Bahkan baginda SAW menyifatkan maqam ini adalah salah satu pintu terhasilnya kebahagiaan. Sabda Nabi SAW, salah satu kebahagiaan anak Adam, kalau nak bahagialah, salah satunya kata Nabi, bila dia redha kepada takdir. Dia redha pada takdir. Dan salah satu juga kata Nabi, sengsaranya anak Adam apabila ia meninggalkan istikharah dan tidak redha terhadap takdir yang berlaku padanya. Ni hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Maka dibuat contoh nak beri faham cerita tentang sahabat dan tabi'in, yang mana cerita ini disebut oleh Abdul Qadir Isa. Antaranya Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah, di saat nak mati.
Tengah dia sakarat, mabuk, nak mati tu, Bilal ni senyum kepada orang. Dia kata apa? Bahagianya aku. Allahu Akbar. Bahagianya aku. Kenapa? Esok aku akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang aku cintai dan sahabat-sahabat yang telah mendahului aku. Maknanya hatta nak mati, kerana redha, kerana yakin hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti, sehingga bila riwayat kata senyum dalam keadaan nazak tuan. Dia kata bahagianya aku. Esok bertemulah aku pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Inilah betapa keredaan itu semestinya dizahirkan dalam apa jua keadaan sekalipun, kerana segala aturannya adalah terbaik. Bukankah dia tidak pernah menzalimi hamba-hambanya? Janganlah kiranya kita hanya meminta-minta pada Tuhan, sedang hati kita tidak pernah redha terhadap ujian yang dia beri. Akhir kalam, inginlah kita kongsikan jawapan Rabi'atul Adawiyah kepada Sufyan Ats-Tsauri ketika mendengar Sufyan berdoa pada Allah. Sufyan angkat tangan, dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah, terimalah aku, terimalah aku, terimalah aku ya Allah. Maka apa jawabnya Rabi'ah? Wahai Sufyan, apakah engkau tidak malu? Kamu tak malu ke? Meminta Tuhan menerima kamu, sedang kamu pun tak dapat terima takdir Tuhan. Yang seronok kita terimalah, yang diuji musibah tu. Kamu tidak malukah Sufyan? Kamu angkat tangan minta Allah terima kamu. Adakah kamu sudah terima takdir, semua takdir Tuhan? Ini kata Rabi'atul Adawiyah. Mudah-mudahan selamat berkat kita ibu bapa sekalian ya. Allah Ta'ala angkat cobaan, angkat musibah. Mudah-mudahan rahmat berkat kita hendaknya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.